الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. Tuan-tuan hadirin para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah, alhamdulillah kita berada ataupun kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di rumah Allah Subhanahu wa taala ini pada hari Sayyidul Ayyam, hari Jumaat. Mudah-mudahan segala urusan kita dilapangkan urusan kita, segala mungkin kesempatan, kesempitan, mudah-mudahan dilapangkan urusannya, dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dua ayat suci Al-Quran Al-Karim yang sempat tadi dibaca, saya kira agak boleh kita kaitkan dengan suatu masa yang mungkin tak berlaku di USD, namun berlaku yang sekarang sedang dirasai keperitannya, sedang dirasai orang kata apa, kesusahan di Shah Alam baru ni sikit. Kemudian yang masih lagi berlangsung di Taman Seri Muda. Yang agak tragis ni tuan-tuan sekalian ialah di Hulu Langat, yang di tempat-tempat lain juga masih dalam keadaan berwaspada, di Kelantannya, di Pahangnya dan di beberapa tempat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf, dan demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan suatu benda, satu ujian yang sifat ujiannya itu nama dia ialah ketakutan, wal ju'i, dan kelaparan, wa naqsin minal amwal, dan kurangnya harta benda. Orang nilai tuan-tuan jutaan, ratusan jutaan, kehilangan harta benda, wang ringgit dan sebagainya, dan jutaan juga untuk dipulihkan. Kalau untuk di daerah Hulu Langat, antara yang diumumkan oleh Yang Berhormat Datuk Menteri Besar ialah untuk Hulu Langat saja tuan-tuan, pemulihan awal 2 juta. Hilang berjuta-juta tuan-tuan, kos awal maknanya nak dipulihkan juga lebih kurang 2 juta. Maknanya wana kesimminal amwal, kurangnya di segi harta benda tuan-tuan, rasai kesempitan, kesulitan dan sebagainya. Wal anfusi, dan jiwa kita tuan-tuan, diri kita, sejauh mana kita nak letakkan diri kita ini, di sini akan menilaikan kualiti peribadi muslim dan juga iman seseorang itu, sejauh mana dia beriman pada Allah, menerima qada dan qadar Allah. Ada yang tuan-tuan sampai satu peringkatnya marah kepada tuntunan Allah. Kenapa Allah tentukan dia begini? Kan setengah tuan-tuan saya sempat tengok dalam YouTube, tapi alhamdulillah hamba Allah dia nampak di segi riak muka dia macam mudah-mudahan boleh terima. Dia menyimpan tuan-tuan lebih kurang 4 tahun nak beli kereta cash, baru beli lebih kurang 3 bulan tuan-tuan, habis total loss kat Hulu Langat sana tu. Kereta saya ingat kereta Beza kot lebih kurang tuan-tuan. Ni ujian. Dan Allah sebut dan antara bentuk ujian yang lain tuan-tuan, wasamaras, begitu juga tentang hasil tanam-tanaman. Wa basyiris sabirin, Allah sebut berilah khabar gembira kepada orang yang sabar. Baik.
Kerana semua bentuk ujian-ujian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran ini, dalam juzuk yang kedua, tuan boleh tengok dalam surah Al-Baqarah, Allah sebut allazina iza asabasu musibah, mereka-mereka yang diuji dengan musibah. Kan, termasuk kita lah tentang mungkin hari ini kita rasa kita tak ditimpa ujian yang sebegitu rupa, tapi normalnya ataupun fitrahnya, kebiasaan kita ada ujian kita masing-masing yang dia berbeza, dia agak istimewa melihat kepada kita siapa, apa status kita, apa keadaan kita hari ini, dan di mana tempat kita berada. Berbeza, ujian di masing-masing berbeza. Sebab tu ujian ni tuan-tuan tak boleh kita nak ukur, muncullah aku tak duduk kat hululangan, kalau tidak aku pun kena banjir juga, kalau tidak aku tak boleh terima ujian yang macam ni. Jangan cakap macam tu kalau ada setengah pada kita. Kan? Kerana ujian dia mungkin untuk hari ni, mungkin untuk 2-3 hari baru ni. Mungkin kita ujian nanti, mungkin waktu lain orang senang kita susah, waktu lain mungkin kita senang tentu, mungkin orang lain susah. Mungkin kita tak susah sekarang, mungkin kita akan susah ke datang. Na'udzubillah min zalik. Dan maknanya mudah-mudahan Allah berikan kita keteguhan iman untuk berhadapi dengan ujian-ujian yang begini. Namun tuan-tuan, secara kesimpulannya Allah sebut baik ujian itu ujian yang mungkin kita rasa berat, kita rasa kurang berat, kita rasa tercabar iman kita, kita rasa kita dah hilang arah, kita dah rasa tidak ada tempat untuk kita tuju ataupun untuk kita mengadu. Tuan-tuan kena ingat, inna lillahi, sesungguhnya kita ini daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kepada Allah lah juga kita akan kembali. Ini tuan-tuan satu kalimah, satu ayat Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan semata-mata kita dengar, kita sebut ketika mana kita mendengar perkhabaran, pemberitahuan ada orang meninggal, keluarga kita meninggal, sanak saudara kita meninggal dan sebagainya. Namun inilah satu pengharapan, satu pergantungan yang perlu sering setiap hari kita boleh sebut tuan-tuan, ialah ujian yang kita hadapi. Kadang-kadang kita rasa takut tuan-tuan, ada yang rasakan seolah-olahnya gelap gelita. Kalau di Taman Seri Muda tuan-tuan, dengan api yang tak ada hampir 48 jam tuan-tuan, rasa-rasa macam nak kiamat dah. Air masuk macam air terjun, derasnya, cepatnya, laju, pantas dan sebagainya tuan-tuan. Ketakutan Allah tuan-tuan, kan. Kemudian tuan-tuan kan, adalah kat mana satu flat tu yang terbakar itu kan, dahlah rumah naik air, dahlah kawasan tersebut naik air tu, nak ke mana-mana tak boleh. Duit cash tunai 40,000 hilang sekelip mata tuan-tuan. Cash. Saya kira tuan-tuan nak saving bukan sehari dua. Kita kira mungkin jadi orang yang pertengahan, mungkin bertahun-tahun nak saving sampai 40,000 cash hilang tuan-tuan. Nak sebutkan betul-betul ialah semua ini daripada Allah, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Baik tuan-tuan, saya tak nak ulas panjang tentang bab banjir ni, sebab saya kira tuan-tuan lagi mengetahui. Kita dulu di USK tuan-tuan sangat mudah akses maklumat, sangat dekat dengan kita, Seri Muda, dekat juga kita dengan Hulu dan sebagainya. Namun saya nak sebutkan apa tuan-tuan, ialah ada benda yang logiknya tak mungkin berlaku, tapi di sebalik kekuatan, keagungan, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, benda tu boleh berlaku. Tak pernah berlaku semua hidup tuan-tuan banjir yang begitu teruk di Shah Alam. Biasa-biasa tuan-tuan, kalau sebut banjir ni belah-belah negeri pantai timur, Kelantan confirm dah. Kalau berlaku banjir tu setakat naik, setakat paras lutut tu dah biasa dah, setiap tahun dah standby dah. Tambah-tambah musim penghujung tahun ni, musim tengkujuh dah standby dah. Tak pelik sangat kalau berlaku. Paling teruk tuan-tuan 2014, dan ada yang sebut hampir lebih kurang sama apa yang berlaku di Shah Alam ni, Taman Seri Muda khususnya, dan juga Bulangan, lebih kurang macam berlaku di Kelantan pada tahun 2014. Namun tuan-tuan, satu benda yang saya kira benda yang kita masih belum terlambat untuk kita ingat, ialah inilah juga yang berlaku kepada zaman Nabi Nuh AS. Nabi Nuh tuan-tuan berdakwah pada umatnya lebih kurang hampir 1000 tahun. Hampir 1000 tahun tuan-tuan. 83 orang saja yang beriman, yang menjadi follower kepada Nabi Nuh AS. Tuan-tuan kan, bagaimana ketika mana diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membina bahtera kapal, apa dikatakan kepada Nabi Nuh? Inilah gila, orang gila, inilah orang tak betul, kurang siuman dan sebagainya. Tuan-tuan,
Normanya di negara Arab ini kebanyakan padang pasir. Taburan hujan itu sangat kurang, sikit berbanding tempat kita. Tapi tuan-tuan, atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala berlaku banjir besar. Maka kalau kita ambil pengajaran pada peristiwa yang banjir yang berlaku pada zaman Nabi Nuh dengan apa yang kita sebut pada berlaku hari ini, tuan-tuan, tak pelik kalau benda yang walaupun dari segi hujannya, tuan-tuan, kita ni dengan teknologi yang kita ada, di segi sistem peparitan yang sebagainya, sampaikan ada Jabatan Pengairan dan Saliran, agensi kerajaan nak cerita nak buat peparitan, nak buat rumah mesti peparitan, kena nak tengok keluar masuk air longkang macam mana. Pun begitu, tuan-tuan, kalau naik air, kadang-kadang, tuan-tuan, kuasa Allah mengatasi kuasa perancangan manusia yang kita ni, tuan-tuan, serba lemah, serba dalam keadaan yang kekurangan dan sebagainya. Marilah, tuan-tuan sekalian, saya mengajak untuk kesempatan di awal ini, untuk kita ambil kesempatan hari Jumaat ini, masih belum terlambat untuk kita memberikan sumbangan kepada rakan-rakan kita yang mungkin tak terlibat, ataupun kalau mungkin kita ini orang yang bukan setakat simpati tapi empati. Orang yang simpati, tuan-tuan, dia rasa, dia melihat, oh kesiannya, macam manalah nak bina hidup baru. Allah Akbar, tuan-tuan, kan. Tapi dia kena ada sifat empati, maknanya merasai dan membantu orang yang dalam kesusahan. Bukan setakat sebut, oh kesiannya, kenapa tak buat sini, kenapa tak sini, kenapa tak pindah awal. Kadang-kadang dia menangis mata, itu sekadar simpati. Tak salah pun, tapi kita kena ada sifat empati. Maksudnya apa? Ialah bukan setakat merasai, tapi memerlukan bantuan, kan? Memberikan sumbangan kita. Sumbangan macam mana? Ada orang, tuan-tuan, duit atau benda tak ada sangat, tapi sumbangan dari segi tenaga, dia terlibat dengan sukarela, tuan-tuan. Ada segi baca berita, tuan-tuan, orang ada nama Azwan, kalau tuan-tuan tengok, kan, daripada Melaka, tuan-tuan, naik kereta Viva, kan, isi minyak RM20, lepas tu isi minyak enjin bot, tuan-tuan, RM30, dalam poket RM5 je, tuan-tuan, nak bantu kawan-kawan saudara di Bulangat. Tu jauh, tuan-tuan. Kita yang dekat ni, kalau kata tak boleh, mungkin ada kekangan tertentu, tuan-tuan, sumbanglah RM1 kita, insya-Allah, tuan-tuan. Sikit yang kita berikan, insya-Allah banyak rezeki yang Allah kurniakan, banyak kurniaan Allah yang Allah akan gantikan balik atas apa sahaja sumbangan yang kita berikan. Mudah-mudahan itulah yang Nabi kita nyatakan, wallahu fi auni abdi ma kana abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa menolong hamba dia selagi mana hamba dia itu menolong hamba ataupun menolong saudara dia yang lain, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, itu sekadar mukadimah, sekadar kita nak ambil ataupun kita saling nak memperingatkan, walaupun kurang lebih, tuan-tuan, hampir seminggu dah. Jadi sekarang, tuan-tuan, bila dah hujan lebat sikit, dah mula trauma, kan. Saya, tuan-tuan, masa berlaku hujan lebat sehari lebih, 24 jam hari Jumaat Sabtu, tuan-tuan, saya berada kat kampung, dekat Kedah sana tu, duk rasa dah, kan. Bukan hebat saya tak duk rasa dah, biasanya kalau hujan lebat tu, sebab di mana-mana tempat seluruh negeri, tuan-tuan, hujan lebat. Duk rasa dah, biasanya takkanlah kat Kedah ni hujan pula, takkanlah kat Kedah ni naik pula kepala air. Baru ni dah berlaku dah 2 kali dekat Iyan sana tu, dekat Titi Hayun, air terjun. Rupa-rupanya tak sangka langsung berlaku kat Shah Alam. Sampaikan saya nak balik daripada Kedah tu, nak balik ke rumah saya dekat Salak Tinggi, tuan-tuan, kan. Hari Ahad dah hampir suku perjalanan, sejam perjalanan, tuan-tuan, patah balik sebab nak masuk office, tuan-tuan, hari Isnin tak boleh, nak keluar pun tak boleh, nak masuk ke Shah Alam tak boleh. Jadi patah balik, Isnin tu baru gerak balik. Sebutkan apa, tuan-tuan, ialah benda ni ialah benda yang kita sebutkan ialah luar jangka. Tetapi benda itu tak mustahil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan sekalian, dalam kesempatan kita dalam sebelum masuknya waktu Jumaat ini, tuan-tuan, kita nak lihat sikit tentang satu perkara yang kita lakukan setiap hari. Bahkan mungkinnya puluhan kali kita sebut satu perkataan ini, dan inilah yang menjadi menentukan kita ni bagaimana nilaian hebatnya ataupun bagaimana kita ni di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadikan kayu ukur ataupun jadi batu sepadan antara amalan kita diterima oleh Allah ataupun tidak, tentu ialah dengan keislaman kita
ataupun dengan kata mudahnya tuan-tuan, dengan kalimah syahadatain, dua kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baik, persoalannya tuan-tuan, kalau orang tanya kat kita duduk lafaz, kita menuturkan kalimah yang sangat mulia, sangat agung ini, dua kalimah syahadat ini, kalau ditanya kita apakah pengertiannya, apakah terjemahannya, ataupun apakah yang kita faham dengan dua kalimah syahadah ini, agak-agaknya adakah kita boleh sebut, boleh kongsikan, boleh cerita ke orang. Kalau nak cerita tentang pengertian, mungkin kita boleh sebut asyhadu an la ilaha illallah, aku nak saksi bahawasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan aku nak saksi bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah. Itu biasanya kita tahu tuan-tuan. Kalau tak tahu makna, tuan-tuan, kalau orang Penang kata cerai kan, dah Islam dah lama dah, semayang dah, zakat dah. Ni tuan-tuan, ni kalau dalam kesempatan seminggu lebih lagi sebelum masuk 3 bulan tadi, yang masih belum menunaikan zakat, tunaikanlah zakat. Tak semestinya pergi kaunter tuan-tuan, secara online pun mudah. Saya dipahamkan oleh pengurus lembaga zakat cawangan Bangi. Kebetulan saya kuliah di satu tempat kat Surau, dia ceritakan 3 hari terakhir, maknanya 29, 30, 31 akan dibuka kaunter zakat 8 pagi 8 malam. Tapi janganlah jadi tradisi kebiasaan orang kita tuan-tuan, hujung baru nak datang, macam nak bayar zakat fitrah. Dah 1 Ramadan tak nak bayar lagi, 15 Ramadan tak nak bayar, tunggu malam raya. Walaupun malam raya malam afdal, tapi kalau kata tempat kita tuan-tuan ada 1 juta orang, nak tunggu malam raya tu tak lama, tak bayarlah zakat fitrah. Jadi jangan tunggu hujung minggu. Tambah pula kalau satu Ahad ni kita agak lapar sikit, kurang singkop yang tunaikanlah. Baik, maka hadirin yang dirahmati lagi kasih Allah sekalian, maka kalau kita boleh faham terjemahan ataupun pengertian kalimah syahadah begitu, alhamdulillah. Cuma kalau kita nak faham secara yang tersirat, itu tersurat. Yang makna tadi itu ialah tersurat. Yang tersiratnya disebutkan oleh tuan sekalian ialah tentang, bila kita sebut tentang kalimah syahadah, bila kita sebut tentang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, apa yang kita nak faham? Iaitu tuan-tuan ialah pengakuan kita, pemberitahuan, pengiktirafan, menerangkan dan menjelaskan tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk wajib untuk disembah, dan mengaku bahawasanya Muhammad itu ialah pesuruh Allah. Baik, jadi kesempatan tengah ini tuan, kita nak refresh sikit, kita nak ulang kaji sikit. Apakah tuntutan? Adakah sekadar sebut aku dah Islam, aku dah mengucap kalimah syahadah, dah menjadikan aku ini confirm masuk syurga, dah satu kaki masuk syurga, tanpa perlu kita memahami erti kata yang sebenar tuntutan syahadah itu? Ataupun sekadar kita mengaku kita umat Nabi Muhammad, maka dah menjadikan kita ni sebagai satu sebab untuk mendapat syafaat Nabi tanpa perlu buat apa-apa? Tidak tuan-tuan, pastinya ada tuntutan-tuntutan yang perlu kita laksanakan. Baik, dia sebut tentang asyhadu an la ilaha illallah. Kita ambil yang pertama dulu tuan-tuan, kan? Aku nak saksi bahawasanya Allah itu tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kita kena faham, aku nak saksi bahawasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Apa yang kita nak faham? Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita laksanakan? Yang pertama sekali kita kena faham ialah Allah sebagai tempat pengabdian, tempat ibadat kita, segala-gala apa yang kita lakukan. Allah kata dalam ayat Quran yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan juga manusia semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Jadi tuan-tuan, maksudnya apa? Tidak ada sikit ataupun setitis zarah dalam kehidupan kita ini, bermula daripada kita bangun tidur sampailah kita tidur balik, siang malam, pagi petang, apa kerja buat kita, amalan kita, tidak ada satu pun yang melainkan semata-mata ialah tujuan ialah yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun tuan-tuan, kita sebagai orang seni, sebagai orang yang berhibur, kita sebagai orang politik, kita sebagai orang ekonomi, berniaga,
sebagai seorang ustaz, sebagai seorang pesara, sebagai apa saja keadaan kita, semua kena ingat benda tuan-tuan ialah semuanya ada tujuan pengabdian kita kepada Allah. Maknanya tidak ada satu perbuatan manusia yang tidak akan ada melainkan pertimbangan dosa dan juga pahala di sisi Allah Subhanahu. Maknanya tidak akan ada satu perbuatan manusia yang Allah tak tahu. Sebab tu hadirin yang dirahmati lagi kasih Allah sekalian, kan? Ada orang tuan-tuan nak tolong banjir ni, kita pun terkeliru, dia nak tolong banjir ke nak selfie banyak? Kan? Kadang-kadang tuan-tuan turun kejap dia ambil gambar tu lebih. Tak salah tuan-tuan untuk mungkin tujuan publicity sebagainya, kan? Tapi ialah tuan-tuan sekalian kan, saya pun ada tertengok tuan-tuan, ada yang bantuan-bantuan pada negeri, Kelantan bantu Selangor, Pahang pun bantu Selangor, tuan-tuan sekalian kan. Nak ceritakan turun tu kena tinggalkan anak keluarga dekat rumah 3-4 hari, RM2 lagi, tenaga lagi, kereta lagi, maintenance, minyak lagi tuan-tuan. Tapi kalau sekiranya buat itu semata-mata kerana kerana mungkin tujuan-tujuan selain daripada Allah, lillahi ta'ala, ikhlas tuan-tuan, takut tuan-tuan letih saja. Pastikan tuan-tuan sekalian, jaga kita buat satu benda ini, kita nak pahala, betul, alhamdulillah. Kita buat itu kerana Allah, alhamdulillah. Kita buat ini kerana nak madikan diri kita kepada Allah, alhamdulillah. Kena ingat, baik. Sebab tu hadirin yang tulis sekalian, bila kita nampak bahawa kehidupan kita ini, bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, Allah di sebagai tempat untuk kita mengabdikan diri kita, takkan berlaku insya-Allah orang yang dia sembahyang tapi dia juga buat kerja maksiat kat luar. Dia sembahyang tapi dia juga riba. Dia sembahyang tapi dia juga mencuri. Ni mujulah tuan-tuan, alhamdulillah lah. Kita ucapkan tahniah dan juga berbanyak terima kasih kepada Tokeh Maidin tuan-tuan. Datuk apa nama tuan-tuan kan, yang dia berbesar hati menghalalkan barang yang dicuri walaupun dia tak sokong aktiviti kecurian tersebut. Kerana mungkin orang terdesak darurat. Yalah tuan-tuan, dalam bab darurat ni kadang-kadang benda yang diharamkan boleh untuk kita guna, boleh kita makan, tapi dalam keadaan yang sekadar nak supaya kita hidup, bukan supaya kita kenyang. Kita faham tu. Babi haram kan, tapi kerana mungkin terdesak, tak ada dah makanan yang lain melainkan nampak babi depan mata, dah cari dah rusa tak jumpa, kancil pun tak jumpa tuan-tuan, nampak babi contoh kata kan, minta maaf sebut tuan-tuan kalau kata benda yang lain halal dah tak ada langsung lah, dah ikhtiar, dah berusaha, dah datangi itu tak ada, tapi nampak benda yang haram kan, dah terkepung dengan banjir tuan-tuan, nak tunggu sampai bantuan lambat. Ni kadang-kadang dah lah orang bagi bantuan tuan-tuan, kita ni orang susah, kecam pula orang bagi bantuan. Orang bagi bantuan pun alhamdulillah kan. Janganlah sampai pecahan begitu dulu. Ni kadang-kadang tuan sekalian, ada yang kena ditimpa musibah kan. Yalah, musibah ni ujian Allah. Kebenar orang nak bagi bantuan tuan-tuan, boleh pula request, kenapa nasi lemak, saya nak nasi ayam. Ni macam-macam lah tuan-tuan. Ni kadang-kadang ialah kena bersabar kan. Baik yang ditimpa musibah ataupun yang nak memberikan bantuan. Baik. Tuan sekalian, bila sebut tentang asyhadu an la ilaha illallah, aku nak saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, kena faham juga ialah Allah ini, Tuhan itu ialah, iaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat perlindungan kita. Sebab itu tuan-tuan, dalam bab ini, inilah ayat yang selalu kita baca yang menjadi penentu sah ataupun tak sahnya sembahyang kita, dengan kita membaca, perlu wajib membaca satu perkataan, satu ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau lah ya Allah kami sembah, kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Tuan-tuan, dalam bab ini, baik sama ada yang sekarang orang ditimpa musibah banjir, ataupun kita sendiri tuan-tuan yang mungkin kita ada beberapa masalah, kita ada kesulitan kita tuan-tuan, sejauh mana kita minta perlindungan kita kepada Allah. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita lebih minta pertolongan manusia, mengharapkan pertolongan manusia daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti kita minta pertolongan kita kepada Allah? Tentu ialah dengan berdoa. Sebab tu tuan-tuan sekalian, ada dikongsikan ialah nak tahu kualiti kita, sejauh mana kita dengan Allah, ialah sejauh mana ketika mana kita diuji dengan Allah, sebesar mana
ataupun sejauh mana pergantungan kita kepada Allah. Adakah bila ujian mana Allah berikan kepada kita, kita makin jauh pada Allah? Tuan-tuan, sebab tu ada seorang doktor, tuan-tuan, Dr. Nizam Abdul Qadir. Kebetulan balik kerja, tuan-tuan, kan? Buka radio IQ tu, nak sampai rumah lebih kurang 40 minit. Dia bincang tentang fik banjir. Ada orang kita faham bila banjir, bila keadaan basah, tuan-tuan, kan, nak semayang, kena semayang. Pakaian habis dah, lumpurnya, bau hapaknya, tinggal selai sepinggang. Apa pun keadaan kita kena clear, tuan-tuan. Semayang tetap kena semayang. Banjir ke tak banjir ke, susah senang ke, kaya miskin ni semayang tak kena semayang. Orang kita bila nak semayang mesti tukar kain pelikat, mesti pakai kopiah, mesti pakai baju jubah. Tak semestinya, bukan saya kata salah, tak semestinya. Ni bila dah kata ustaz payah, ustaz ni tolong orang kotor, boleh ke semayang? Tentu kena faham syarat sah semayang ialah bersih. Kan? Bersih pada apa? Najis, bukan kokotoran. Kokotoran, tuan-tuan, tanah tu boleh tentu lagi kotor, boleh bermasuk tanah, kan? Kalau kita banjir, tuan-tuan, kalau kita basah pakaian kita, adakah boleh menghalang kita untuk kita semayang? Tak. Asalkan apa? Cukup syaratnya, tuan-tuan, menutup aurat, menghadap kiblat, pakaian kita bersih daripada najis, so tak ada masalah. Masa semalam, tuan-tuan, saya dengan kawan saya, kan, bantu sikit staf di pejabat, tuan-tuan, yang terkesan, tuan-tuan, tengah-tengah Shah Alam sana tu, air dia tinggi setinggi bumbung, tuan-tuan, memang total loss. Kan? Dah dalam keadaan yang kita anak pun ramai, baju-baju pun habis, segala perabot pun habis, total loss, tuan-tuan. Yang tuan-tuan, kan, jadi bila dah selesai, tuan-tuan sekalian, ialah dah hampir pukul 3, zuhur pun tak sembahyang lagi, kan. Jadi dengan keadaan kita kalau nak sembahyang di tempat-tempat lain mungkin payah sikitlah, dengan keadaan kita tak berapa nak nak bersih di segi, tuan-tuan, di segi kotoran ni. Jadi kita ambil mudah, tuan-tuan, walaupun tak ada sejadah, setengah pada kita pula, tuan-tuan, nak sembahyang mesti ada sejadah. Tak ada alas pun cukup dah. Jadi ambil sikit plastik, tuan-tuan, plastik bantal tu, plastik bantal tu, alas sikit boleh semayang, bersih tempat kita. Kemudian dah selesai cuci rumah, boleh semayang. Dan dengan pakaian yang kita bantu. Cumanya kalau kata memang kita bau, memang kotoran itu bercampur dengan najis, berbau pula, tuan-tuan, janganlah pula pakai, kena cari pakaian yang lain. Tapi kalau sekat lumpur, tanah, tuan-tuan, maka boleh lagi digunakan untuk apa? Oh ya ke? Dah. Okey, baik. Baik, tuan-tuan sekalian, yang disebutkan apa sekalian ialah bila nak sebutkan ialah antara bukti kita menjadikan Allah ini sebagai tempat perlindungan kita ialah dengan kita menjadikan Allah ini sebagai tempat untuk kita minta, berdoa, kita sembahyang kita dan sebagainya. Ada orang buat survey, tuan-tuan, kan, di pusat penempatan sementara PPS, dalam keadaan rumah dia, tuan-tuan, hanyut. Diuji sebegitu rupa, berapa kerat sahaja yang sembahyang, dibuat surah sementara, dilakukan azan, boleh bilang berapa orang yang berjemaah. Sejauh mana kita meletakkan tu? Islam menyebut dua kalimah syahadah, ya, tapi bila ketika mana Allah sembahyang dan keadaan kamu diuji begitu rupa, kamu masih lagi jauh pada Allah, tuan-tuan. Ni kita nak supaya kita sama-sama ambil iktibar, sama-sama ambil pengajaran kita. Baik. Dan apabila kita sebut tentang asyhadu an la ilaha illallah, aku mensaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, kita faham Allah itu sebagai tempat untuk kita memahami tentang soal rezeki. Tuan-tuan, kan? Tuan-tuan, dalam bab ini kita sangat mengambil iktibar tentang bahawasanya apa yang sedang kita ada pada hari ini, ada yang nama rezeki kita. Memang tentulah rezeki kita, pakaian kita rezeki kita, tuan-tuan. Selipar yang kita buat datang ke masjid ini ialah rezeki kita, kereta kita, pakaian kita, makan minum kita ialah rezeki kita, RM1 kita ialah rezeki kita. Cuma, tuan-tuan, saya nak kongsikan ada sikit lagi ialah rezeki kita. Kan? Kalau orang kerja sebagai penjawat awal, baru ni hari Isnin dia dapat gaji, kan? Kalau pesara mungkin dapat lebih awal lagi. Kalau swasta private mungkin lebih kurang sama je kot.
perasan, pakat-pakat parti tuan-tuan, yang namanya gaji pendapatan kita tu bukan semuanya pun kita sempat merasa kenikmatan dan juga orang kata apa, kita punya kemanisan dapat pendapatan. Maksudnya tuan-tuan, tak semua pun kalau kata dah waktu gaji 10,000 tuan-tuan, tak 10,000 tu dia tak beli makan untuk dia makan seorang. 10,000 yang dia tak beli pun perayaan untuk dia seorang. Tak, ada portion untuk kereta dia, ada portion untuk nafkah anak isteri dia, ada sedikit portion untuk berikan sumbangan. Rupanya itu rezeki, itu milik kita, tetapi belum lagi rezeki kita sebab rupanya rezeki orang lain. Dan di sebalik itu tuan-tuan sekalian, ada yang memang rezeki kita, memang milik kita, tetapi tuan-tuan sekalian, dalam bab itu juga kadang-kadangnya Allah boleh ambil balik. Tuan-tuan kan, kalau tuan-tuan, saya sempat tengok satu keratan yang meletup tuan-tuan kan. Saya tak tengok dalam surah, tapi tengok dalam bukan YouTube dia ada meletup tuan-tuan. Nabil dia wawancara pelakon AB Yus. Tuan-tuan kan, siapa tak kenal tu bukan orang Malaysia, bukan orang USA. AB Yus ni tuan-tuan, orang Negeri Sembilan kan? Dia buat rumah, bina rumah, disebutkan rumah impian dia. Berapa lama dia bina tuan-tuan? 4 tahun. Berapa kosting tuan-tuan? 200,000. Habis begitu ya. 4,000 nak buat tu sikit-sikit lah hasil pada titik peruh dia. Dia bergiat dalam bidang sini. Habis begitu tuan-tuan. Mengalir air mata. Tuan-tuan kan, mengalir air mata. Tapi tuan-tuan sedang ini ialah kita sebut tuan-tuan, berat mata mana, berat lagi mata memikul. Kita boleh sebut sabar, kita boleh sebut bertabahlah, tapi orang yang merasa itu perit. Sebab itu tuan-tuan, dalam bab ini kita diajar dengan satu doa yang disebutkan yang diajar oleh Nabi kita ialah Allah ma'ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah ganjaran terhadap musibah yang aku hadapi. Pahalanya, ganjarannya. Wa khlufni khairun minha, dan gantikanlah yang lebih baik daripadanya. Mungkin kita rasa tahu kereta total loss nilai besar tuan-tuan. Yang kebanyakan rumah kereta ni tuan-tuan tak ada yang beli cash, adalah, tapi kebanyakannya termasuk saya tuan-tuan, kita berhutang je. Kan? Tak ada duit cash banyak-banyak tu pun, kita berhutang je. Dan hilang sikit mata nak bina rumah tu kan, bertahun-tahun kumpul duit, hilang gitu. Mudah-mudahan waqluf li khair minha, mudah-mudahan Allah gantikan yang lebih baik tuan. Baik, hadirin yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, apabila kita sebut tentang yang selanjutnya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku saksi bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah. Apa yang kita nak faham tentang bahawasanya kita perlu memahami Nabi Muhammad itu ialah pesuruh Allah. Yang pertama sekali ialah kita kena menerima ajarannya. Antara yang saya kongsikan di tempat ini tuan-tuan, kita duk rasa apa yang dalam tempoh Covid ni, antara yang selalu disebutkan ialah ataupun yang sebelum ni yang dikuatkuasakan ialah kita tak dibenarkan rentas daerah, tak dibenarkan untuk rentas negeri, tak boleh ke sana ke sini tuan-tuan. 2 tahun tuan-tuan raya tak boleh ziarah. Ini luar kebiasaan. Kita dah biasakan konvoi sana sini dengan sanak saudara ke hujung utara, selatan, barat, timur sebagainya, dengan sanak saudara, dengan abang adik kita sebagainya. Ini pun tak boleh raya tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan, kenapa? Kerana ini ialah benda peraturan daripada kerajaan kita. Tuan-tuan, kalau sebut tentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang apa yang Nabi sebut pada kita, kalau betul kita memahami bahawasanya Nabi Muhammad ini pesuruh Allah, dengan kita memahami ialah mesti mengikuti ajarannya. Nabi dah sebut lama dah, dan ini ada kaitan dengan bukan sekadar peraturan, bukan sekadar kata apa, hantar berjangkit. Tak tuan-tuan, bukan kerana baru, dah lama dah Nabi sebut lama. Nabi sebut apa? Apabila kamu dengar wabak di satu tempat, kalau kamu berada di satu tempat tersebut ada wabak, jangan kamu keluar. Ini kata tak boleh rentas daerah, tak boleh rentas negeri, kan? Dan kalau kamu dengar wabak di satu tempat yang lain, jangan kamu pergi. Itu yang kalau kita tuan, walaupun kita katakanlah kita macam yang rilis kan,
Lagi boleh tuan-tuan, mana ada kes sehari beribu-ribu, tak ada. Paling tinggi pun tuan-tuan puluh-puluh ya. Seingat saya lah, tak ada sampai ratus pun tak ada. So boleh tak orang polis pergi ke Kedah? Tak boleh. Pertamanya bukan semata-mata kerana undang-undang itu, bukan semata-mata peraturan, tapi ini yang Nabi sebut. Jadi maknanya apa tuan? Jadi maknanya apa? Jadi maknanya kita boleh faham bahawasanya apa yang kerajaan kita suruh ni tuan, benda yang ada yang Nabi sebut, ada kaitan dengan agama. Begitu juga tuan-tuan kan, pemakaian apa ni, kita kena pakai face mask, kena bawa sejadah. Kan kadang-kadang rasa dah menjadi macam satu benda yang kebiasaan. Kadang-kadang tengok keluar rumah tak pakai face mask, rasa tak selesa sebab dah biasa, sudah hampir 2 tahun dah. Walaupun itu sekadar peraturan, walaupun itu sekadar tuan benda yang dikuatkuasakan, tapi tuan ini ialah ketetapan pemerintah. Baik tuan, ketetapan pemerintah ni macam adakah kaitan dengan agama? Ini ke Allah suruh? Ini ke Allah minta kat kita? Ada tuan, walaupun tak secara spesifik. Apa yang Allah sebut dalam Quran tuan, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ta'alah kamu pada Allah, taatlah kamu pada Rasul. Ini ketaatan yang mutlak. Ini saya sebut tadi tuan, sakit senang susah kita, banjir tak banjir, kaya miskin, kena taat pada Allah, taat pada Rasul, semayangnya beriman pada Allah, beriman pada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan apa saja ketetapan ataupun kehendak-kehendak yang memberikan manfaat untuk kebaikan masalah semua manusia, yang disebut oleh wa ulil amri pemerintah di kalangan kami. Benda yang baik je. Sebab apa? Kena pakai semua supaya kita tak menjangkiti. Kita ni bukan pembawa. Kalau kita ni kena COVID, kan COVID ni dia sifat dia menumpang, walaupun mungkin kita dah imun, dah ambil booster dah. Kan? Mungkin tak beri kesan, tapi kalau sebab kita pakai Facebook, dia boleh berjangkit pada orang lain. Jadi nak mencegah itu dengan apa? Dengan tak boleh bersalam. Tak boleh lagi bersalam. Tak boleh buka face mask lagi. Kan? Jadi maknanya tuan, ini ketetapan daripada Allah, aku buat ini kerana Allah, dan dikuatkuasakan ataupun dibuat undang-undang, diselaraskan di peringkat kerajaan supaya benda itu ada punca kuasa. Maknanya ada nilaian ganjaran kalau sekiranya kita mentaati apa saja yang disebut oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, dan juga oleh pemerintah kita. Baik tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, begitu juga kita sebut tentang soal tuntutan syahadah ni sekalian. Apabila kalau boleh kita sebut tentang apa yang bila kita dah beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah, kita mengucap 2 kalimah syahadah, apa yang perlu kita buat? Ada orang kata bila sebut Islam cukuplah dia cuti hujung tahun boleh pergi bercuti, dia ada duit lebih sikit boleh pergi melancong, ada duit lebih sikit boleh makan minum, dia boleh berkawan, boleh bersosial sebagainya. Tapi tuntutan dia sebagai seorang Islam, apa yang perlu dibuat sebagai dalam membuktikan dia seorang Islam? Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, antara itu ialah menjalankan amal ma'ruf dan nahyu anil munkar. Sebab tu tuan-tuan, kerap kali dibaca ataupun kita sering kita dengar Allah sebut kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu ini ialah sebaik-baik umat. Apa bukti sebaik-baik umat? Kita ni umat yang terakhir daripada nabi yang terakhir. Spesialnya kita tuan-tuan sekalian, akhirnya apabila kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita umat yang first kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada tuan-tuan ratusan ribu nabi yang kita wajib beriman, nabi dengan rasul 25 orang je. Tapi kalau kita bincang kisah sirah, disebutkan ialah hampir 125 nabi. Nabi rasul tu kan 313 orang. Ramailah tuan kan. Antara ialah Nabi Khidir. Nabi Khidir bukan rasul tapi dia nabi. Antara 125 orang tu Nabi Khidir. Tapi yang wajib kita tahu tentang 25 orang. Bayangkan kita setiap rasul ni dia ada umat dia. Sikit ke ramai nombor 2. Tuan-tuan kan. Dan antara Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tu kan ratusan tahun beza. Tapi dalam akhirat nanti tuan-tuan, kita sebaik-baik umat kita akan dijemput oleh Allah dahulu tuan. Tapi bukannya mudah-mudah, bukannya
rasa boleh selesa, kita ni umat yang terbaik, kita kena panggil dulu. Tak, kena kerja, kena bekerja, iaitu dia tuan-tuan, membuat kerja-kerja yang makruf. Sebab tu tuan-tuan, agak tak kena kalau kita ada sikit ruang masa, tenaga ada tuan-tuan, kita tak boleh bantu saudara mara kita yang terkesa dengan banjir. Mungkin tak dapat setiap hari, mungkin tak dapat full day, tapi mungkin dapat sekat 2-3 jam, alhamdulillah. Kalau pun tak dapat tuan-tuan begitu masa, mungkin komitmen kita agak sibuk sebagainya tuan-tuan, kita tak boleh membantu dari segi wang ringgit kita, tak boleh bantu untuk dapatkan sumbangan. Tuan-tuan, itu kita bakat-bakat berfikir. Dan yang kerja yang kedua tuan-tuan ialah wan nahy anil munkar, ialah kita buat kerja-kerja cegah kemungkaran. Tuan-tuan, cegah kemungkaran tuan-tuan sangat paling mudahnya tuan sekalian ialah benda yang dalam keluarga kita lah, kan. Agak-agak yang tuan-tuan, kalau kita bakat-bakat fikir tuan-tuan, anak-anak kita ni banyak tengok TV ke banyak tengok Al-Quran, kan. Tak salah tuan-tuan tengok TV, kan? Tapi tuan-tuan, dalam keadaan sama, kita kontrol apa yang ditengok oleh anak-anak kita. Kadang-kadang benda kemungkaran tak nampak secara kemungkaran, macam dia tengok benda-benda yang diharamkan, tak. Tapi tuan-tuan, kalau dia ada gadget tuan-tuan, kan? Anak-anak kita tu pantau tuan-tuan, anak-anak kita ada gadget yang mungkin di depan kita, dia tak buka lah benda-benda yang tak baik, kan? Kita pantau tak tuan-tuan? Malam tu macam mana dia? Kadang-kadang kita tutup, dia gelap, lampu gelap, tapi lampu handset nampak pula apa yang dia tengok. Tuan-tuan, mungkinlah kita tak boleh nak kontrol, cuma itu sekalian kena saling mengingatkan. Kenapa tu maklumat di hujung jari, bukan setakat maklumat di hujung jari, tapi maklumat yang baik, maklumat yang tidak baik pun semua di hujung jari. Tuan-tuan, jangan rasa terkejut tuan-tuan. Data yang ada ialah ada kalangan 12 tahun, budak 12 tahun ke bawah, kan? 12 tahun ke bawah, bukan setakat dia dah biasa tengok pornografi, bahkan tuan-tuan sampai peringkat terlanjur melakukan zina tuan-tuan. Semua itu tuan bertolak pada gadget yang diberikan oleh ibu bapa. Tak salah, bukan salah, tak salah sebab apa tuan-tuan, mungkin ayah nak call, nak pick up anak kat mana sebagainya tuan-tuan. Tapi kita lihat tuan-tuan, perlu ada mungkin satu pengawasan, mengingati. Ada setengah tuan-tuan bagi gadget dalam mahal, lepas tu tak pernah tanya anak, kan? Apa yang ditengok anak. Sekali-sekali tuan-tuan tengok apa handset, apa apps yang di-install, apa yang di-download. Tuan-tuan, kan? Saya kira tuan-tuan, dengan teknologi kita ada satu apps yang boleh kita benda-benda yang tidak baik. Itu tanyalah, mungkin kita boleh tanya kat kawan-kawan yang pakar IT kita. Tapi saya kira benda tu ada, kan? Kan? Dan saya sebutkan tuan-tuan, benda-benda yang dan begitu kat sekalian ialah benda kata sekalian, kan, bagaimana benda yang disebutkan sekalian ialah kadang-kadang kita nak cegah kemungkaran benda yang sangat payah, kan. Tapi benda ni tuan-tuan, kalau boleh dibuat, insya-Allah tuan-tuan, benda ini kita akan dapat nanti tuan-tuan, baldatun thayyibatu wa rabbul ghafur. Dan kita kena lihat tuan-tuan, kalau disebut tentang soal banjir, apa yang sedang kita berlaku hari ini tuan-tuan, benda ini bukan sekadar peristiwa ujian pada Allah, tapi ini juga terus sekalian ia satu peringatan yang kalau boleh sebutkan juga ialah sebagai satu bala daripada Allah, kan. Wallahu alam tuan-tuan, tak semua kita ni melakukan dosa besar di sisi Allah. Tapi tuan-tuan, bila datangnya peringatan Allah, ujian Allah begini tuan-tuan, banjir kalau katalah tuan-tuan, kalau kata yang kena banjir tu orang yang memang dia buat maksiat pada Allah, dia ni berzina, dia ni macam tuan, memang kita sebut, kalau kata disebut pada muka dia lah, sebab kamu tak sembahyang, Allah turunkan bala. Tapi kalau ketika mana Allah turunkan begini banjir tuan-tuan, kalau tahun 2000 bila tu, 2000 apa ni, tahun 2001 ke 2002, tahun 2004 tsunami tuan-tuan, kan. Bila datang tuan-tuan, habis semua rumah orang beriman ke, orang soleh ke tak soleh ke, semua kena. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kemungkaran. Yang boleh jadi kemungkaran itu tuan-tuan hanya sekadar orang tahu tapi orang tak tegur, orang tahu tapi orang tak cegah kemungkaran. Sebab tu tuan-tuan yang sekalian, kita bila melakukan kemungkaran, kita melakukan kesilapan maksiat tuan-tuan, kena rasa bersyukur bila ada orang tolong tegur kita. Ni ustaz, saya rasa tak berapa nak kena ni. Jangan rasa kelat muka, jangan rasa benda ni malu dah, tak betul dah. Tak, kena rasa syukur kena ada orang tegur kita.
Dan kita tuan-tuan, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk bila ketika kita mencegah kemungkaran, Allah berikan kita kekuatan. Sebab bila benda kebaikan ni, tuan buat kebaikan semua pakai seronok. Siapa tak seronok tuan-tuan? Kita susah orang bantu, kan? Tapi bila tuan cuba kita nak tegur satu benda yang dia buat silap, dan biasanya kita sangat rapat dengan dia, dan kita sangat close dengan dia, tapi ketika mana dia buat benda tak betul, dia buat maksiat, kita nak tegur dia, kekuatan ni tuan-tuan, Allahu Akbar, payah. Takutnya apa? Takut dia terasa hati. Takutnya apa tuan-tuan? Takut dia bermasa muka, kan? Tapi tuan-tuan sekalian, benda inilah tuntutan syahadah, tuntutan daripada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang bukan sekadar kita melafazkan kalimah syahadah, namun lebih pada itu ialah kita kena melaksanakan tugas amar ma'ruf, barulah kita menjadi seorang khairul ummah, sebaik-baik umat yang mudah-mudahan melayakkan kita untuk mendapat syafaat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi saya kira cukuplah sekadar itu tuan-tuan, benda yang saya kira benda yang asas kita boleh bincang pada hari ini, supaya kita dapat beramal. Mudah-mudahan benda yang bermanfaat kita pakai terima, benda-benda yang kurang bermanfaat mudah-mudahan kita jadikan itu sebagai satu sepadan peringatan untuk kita bersama, insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang yang lemah itu kelemahan kita manusia. Mudah-mudahan Allah menghimpunkan kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Hazal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidan hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma inna na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlifna khairan minha. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.